Okey, untuk seorang pemanah berkuda, proper riding attire. Nombor satu untuk keselamatan, mestilah helmet. Okey. Ada kalanya, okey, seorang pemanah berkuda ni bila dia masuk competition, dia orang kenakan busana, busana tradisional masing-masing. Jadi jadi ada yang tidak mengenakan helmet tetapi memakai topi, busana masing-masing. Kalau macam Mongolia, Mongol lah. Okey, kalau macam kita bangsa Melayu, tanjak lah. Tapi saya syorkan sini kalau nak bertanjak, okey, tapi masih nak mengekalkan keselamatan, okey, kita boleh modify tanjak kita tu, yang di dalamnya tu kita letakkan macam helmet dan baru kita letakkan tanjak. Okey, tu helmet nombor satu. Peralatan yang menunggang kuda, okey, kita boleh gunakan juga kita panggil untuk keselamatan kita, dipanggil body protector. Okey, body protector ni sekarang banyak yang dijual di pasaran. Ini untuk keselamatan untuk pemanah, bukan saja pemanah-pemanah baru tetapi pemanah-pemanah lama juga yang sebagai kita panggil protection. Okey, protection sebelum berlakunya kemalangan. Okey. Okey, yang ketiga, bahagian bawah kita macam biasa kita pakai kasut. Okey, tapi kasut yang sesuai untuk pemanah berkuda ni, kita perlukan kasut yang tidak terlalu besar, okey, di mana apabila kita masukkan kaki kita dalam stirap, dia ada gap. Kalau kita masukkan kalau kita pakai kasut yang besar, okey, kasut yang besar, bila kita masuk tak ada gap, okey, apabila kita jatuh, okey, dikhawatiri kita akan tertarik oleh kuda. Dia lagi bagus kalau kita jatuh, kaki kita tu terus terkeluar daripada stirap. Jadi kasut yang sesuai amat penting. Maksud saya kasut yang sesuai tu, dia tak terlalu besar. Contoh sport shoes kan dia besar di depan. Tapi kalau kasut khas menunggang kuda, dia punya kasut di depan tu dia macam tirus sikit. Kemudian kalau kita tengok tapaknya, pemilihan kasut ni untuk tapak, jangan banyak bergerigi tapaknya. Sebab itu pun akan boleh menyebabkan kita punya kaki tersangkut apabila kita jatuh. Okay, jadi tapaknya tu perlu licin. Maksud saya licin tu bukan senang keluar pada sirap. Maknanya masih ada grip, okey, tetapi tidak banyak bergerigi. Macam kalau contoh kita pakai boots, tapi boots untuk hiking kan banyak bergerigi untuk grip kan. Macam tu. Okey, kemudian seterusnya ialah protection di bahagian betis, iaitu kita pakai chaps. Chaps ni kalau kita tak pakai chaps, biasa orang pakai long boot kan. Long boot, kalau kita tak nak pakai long boot, untuk menggantikan long boot tu kita pakai ankle boot ataupun kasut biasa, dan kita kenakan dengan chaps untuk protection di bahagian betis kita. Antara peralatan lain lagi untuk seorang pemanah berkuda ialah saddle tu sendirilah. Kalau ada saddle sendiri tu memang bagus. Okey, cumanya saya syorkan, okey, untuk memanah berkuda, okey, yang baru kita boleh pakai saddle yang kita dapat peluk kuda. Okey, sebab apa? Semasa kita memanah berkuda, selepas kita shoot, okey, bila di corner saja kita perlu peluk lebih kuat sedikit. Jadi untuk saddle yang ada grip di bahagian dalam yang lebih, okey, saya sangat syorkanlah untuk pakai. Dia tak jauh beza dengan memanah ground sebenarnya. Pemilihan untuk busur bagi memanah berkuda, sebenarnya untuk pemilihan busur ni, kalau mengikut pengalaman saya pergi ke luar negara, semua jenis busur mereka boleh pakai di atas kuda. Ada yang menggunakan Yumi bow panjang, masih boleh menarik kuda. Ada yang pakai Hungarian bow yang panjang, boleh juga. Tapi ramai yang pakai Turkish bow, Korean bow. Okey, dalam kriteria pemilihan busur ini sebenarnya mengikut keselesaan pemanah-pemanah berkuda masing-masing. Tetapi yang penting ialah nombor satu ialah dari segi kekuatan daya sentapan busur itu, kekuatan casting. Sebab apabila kita memanah di atas kuda, kekuatan casting ni juga ada kaitan dengan poundage busur tu. Maksud saya, kalau kita pakai poundage yang terlalu rendah di atas kuda, dia akan mendatangkan masalah bagi kita. Sebab apabila kita nak shoot atas kuda yang bergerak laju, contohnya yang sedang galop, okey, akan berlaku delay, di mana arrow tu lambat dan arrow tu akan tersasar daripada sasaran. Jadi nombor satu, casting dan poundage busur yang sesuai lah. Yang kedua, busur itu mestilah dalam keadaan yang sama seperti di ground. Jangan kita cari busur yang banyak vibrate.
Okey, kita kalau boleh kurang vibrate yang kurang. Sebab apa? Latihan memanah berkuda ni kita akan buat dalam keadaan latihan fast shooting. Apabila kita shoot banyak kali, okey, busur yang ada vibrate, okey, kita akan datangkan kecederaan kepada otot kita. Kita juga perlu memilih jenis busur yang senang untuk kita pegang dan bawa semasa atas kuda. Mana ada kalanya tangan kita, okey, tangan Asia ni kecil kan. Kalau kita pegang grip busur yang terlalu besar, apabila kita nak capai rein, okey, nak kontrol kuda, akan mendatangkan masalah sedikit. Dan juga pemilihan busur ini mestilah nak kena sesuai dengan aero kita nanti. Aero yang kita gunakan untuk memanah berkuda ni terlalu lembut ataupun contohnya aero kayu yang terlalu lembut, okey. Dia senang cedera aero tu sebab dalam memanah berkuda kita buat aktiviti ni sangat lasak, okey. Kalau dia tersasar dari sasaran, okey, jadi dia bukan macam kita shoot target biasa, takut aero itu rosak. Dan juga pemilihan macam yang di ground, okey, kita pemilihan anak panah itu mestilah kita kirakan dari segi spine dan berat yang sesuai. Tidak terlalu keras, okey, dan tidak terlalu lembut, dan juga berat minimum yang sesuai untuk kita lakukan aktiviti memanah berkuda. Dalam memanah berkuda kita perlu memanah pantas. Okey, jadi kebanyakan pemanah berkuda, okey, mereka akan pakai special nocks yang apabila dia melakukan aktiviti memanah pantas tu, memanah pantas di atas kuda tu, okey, dia tidak terganggu. Peralatan seterusnya yang penting dalam memanah berkuda untuk seorang pemanah di atas kuda ialah dia punya tarkas. Ini memang penting lah. Dia punya quiver, okey. Ada yang pakai back quiver, ada yang pakai side quiver, okey. Ada yang side quiver menghadap ke depan, okey, yang Turkish menghadap ke belakang, banyak Kalau kita tengok ada juga sebenarnya macam competition di Hungary yang mereka tidak pakai quiver, mereka pegang dia punya arrow dan ada yang hanya selitkan dia letakkan satu, dia ikat bahagian perutnya, okey, dengan tali, kemudian diselitkan, disisipkan saja, okey, anak panah tu. Okay, back quiver pun untuk memanah berkuda ni jangan kita letakkan slot yang terlalu tegak, kerana slot yang terlalu tegak itu, okey, apabila kita nak ambil semasa kita nak shoot tu, kita terpaksa bawa tangan terlalu ke belakang, okey, dan posisi quiver tu mestilah selesa untuk kita ambil semasa atas kuda, senang untuk dicapai arrow itu, okey. Untuk penggunaan peribadi saya memilih untuk memakai Korean bow di atas kuda, kerana bagi saya Korean bow tu senang saya nak handle atas kuda. Dan juga kalau contohnya Korean bow 40 pound, okey, castingnya agak power, dan juga dia tidak staking. Apabila saya tarik, okey, dia tak staking, senang untuk saya gunakan di atas kuda. Okey, ada juga busur-busur saya yang besar seperti Hungarian bow semua, dan saya pernah buat atas kuda juga, okey. Tapi apabila saya gunakan, saya lebih memilih untuk menggunakan Korean bow. Dan juga arrow, saya memilih arrow carbon, okey, arrow carbon, sebab dia lebih lasak, dan saya akan pakaikan dia punya spine yang agak keras sedikit daripada biasa sebenarnya.